lebih mudah difahami ni. Ya, terima kasih Cik Azrin. Sebenarnya untuk pengetahuan umum lah, untuk pengetahuan masyarakat yang bukan dalam dunia pelajaran pendidikan ni, ingin saya jelaskan di sini bahawa sukatan pelajaran kita, sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah, sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah menengah, ada aspek-aspek kesantunan bahasa. Ada aspek-aspek bagaimana kita nak membakukan bahasa, daripada aspek morfologinya, perkataannya, perasanya, sampailah kepada peringkat pengungkapan. Jadi di sinilah pelajar ini kita latih. Jadi kita latih pelajar kita, bakal guru kita ini untuk mendidik anak-anak di bilik darjah. Iaitu supaya mereka dapat bertutur dengan wacana, dengan pertuturan yang baik, mengikut tata bahasa yang betul. Tidaklah dia berlaku bahasa rojak tu. Ini yang kita nak elakkan. Di samping tu, pengungkapannya mestilah berkaitan dengan ilmu. Ada hujah ilmu, ada hujah fakta. Kemudian mereka dapat berbicara, dapat berbahas, dapat macam tadi berpantun, dapat berseloka, tetapi kena pada masanya. Kalau dalam situasi formal macam kita sekarang sedang berbicara, kita bercakap dengan menggunakan bahasa yang betul, yang baku, atur peraturannya. Begitu juga dengan latihan yang dimuatkan dalam sukatan itu, begitulah rupa bentuknya untuk kita latih pula anak-anak didik kita di bilik darjah. Baik, kita balik kepada topik kita, peranan IPGM dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kalau kita lihat 5 tahun dahulu, 10 tahun dan kebelakang dan sebagainya, kita lihat ada perkembangan dari segi pembangunan pendidikan dan juga prasarana yang disediakan bagi memastikan guru-guru yang dilatih itu benar-benar hebat, cemerlang dari segi pengajaran, pembelajaran dan ilmu. Seperti mana yang selalu dinyatakan oleh bahagian pendidikan sendiri, kepakaran bidang masing-masing dalam pendidikan itu. Jadi di IPGM sendiri dan juga kampus-kampus yang lain, apakah prasarana persediaan-persediaan yang telah disediakan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung itu dapat dilahirkan dengan suasana yang kondusif dan juga dapat diterjemahkan dengan betul? Cik Azrin, sebelum tu untuk pengetahuan umum lah, untuk masyarakat umum, pertanyaan bahagian pertama dari Cik Azrin, IPGM Kampus Bahasa Melayu sebenarnya berbitarakan ataupun niche-nya bahasa Melayu, dan kita ada kumpulan kelompok kecemerlangan kita yang lain. IPGM Kampus Bahasa Melayu ni sebagai ketua lah kita katakan, yang paling atas, kemudian diikuti oleh kampus-kampus yang lain, iaitu kampus Ipoh, kampus Rajang Sarawak, kampus Ken Sabah, dan satu lagi kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis Pahang. Jadi kami diberi amanah oleh kementerian sebenarnya untuk memartabatkan pengajaran, khususnya pedagogi bahasa Melayu, dan yang inilah kita nampaknya berperanan begitu kuat lah sekarang ni, begitu saya rasa begitu tercabar lah. Tetapi tidak mengapa Cik Azrin, kita akan cuba seberapa daya yang boleh, kerana tujuan MBM ni adalah hak tu begitu harmoni sekali untuk memperkuat penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa rasmi. Baik, kalau kita lihat hari ini kita didedahkan dengan berbagai teknologi, dengan teknologi maklumatnya dan juga teknologi komunikasinya. Kita memerlukan ianya sebagai satu sokongan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Dan saya difahamkan di IPGM Kampus Bahasa Melayu juga terdapat makmal-makmal tertentu yang telah disedia, diubah suai untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan begitu kondusif. Mungkin Dr. Ali dapat jelaskan mengenai perkara ini. Betul tu, Cik Azrin. Saya setuju dengan dengan kehendak dan pendapat itu. Memang di Institut Bahasa Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, kita telah pun meminta dalam rancangan Malaysia yang ke-9, iaitu makmal bahasa yang lengkap. Maksud makmal bahasa yang lengkap ni, dia perlu ada LMS dalam bahasa asing ni, saya sebutkan Learning Management System. Sistem digital ni dia ada pengadun bunyi suara, ada perancangan pengajaran, dan sebagainya lah. Dalam bahasa kita panggil sistem pengurusan pembelajaran. Jadi di situlah pelajar dapat mempelajari tentang sistem bunyi bahasa, pertuturan yang baik tentang macam mana nak menegaskan penggunaan ayat seru, ayat tanya, ayat penyata, cara nak berhujah, cara nak berdiskusi dan sebagainya. Jadi dia banyak lagi lah komponen dalam makmal bahasa itu. Contohnya saya gunakan headphone lah dengan izin, headphone, earphone dan sebagainya lah. Jadi apabila kita ada makmal bahasa yang lengkap,
pelajar-pelajar kita yang mempelajari bahasa